Kemakmuran yang kita nikmati hari ini tidak datang sekelip mata. Kebijaksanaan, pengorbanan, toleransi dan permuafakatan generasi sebelum kita menjadi tunjang kekuatan Malaysia mendepani cabaran yang mendatang. Sebelum penjajahan, semenanjung Tanah Melayu ditadbir oleh Raja-Raja Melayu. Kehidupan dilalui dengan penuh kesederhanaan. Mereka bergantung kepada kegiatan ekonomi sara diri. Ketika penjajahan British, buruh-buruh asing telah dibawa masuk ke Tanah Melayu untuk bekerja di sektor perlombongan dan perladangan. Mereka akhirnya telah ditawarkan untuk menjadi sebahagian daripada warga Malaysia di ambang kemerdekaan. Rakyat Malaysia yang berbilang bangsa masih kekal harmoni, berkongsi kemakmuran negara walaupun berasal dari latar keturunan yang berbeza. Sejarah kemerdekaan kita yang tidak sama dengan negara-negara lain menjadikan hubungan di antara etnik sesuatu yang amat kompleks. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Ada dua bahagian dalam rukun negara, iaitu mukadimahnya. Ada 5 perkara penting dalam mukadimah dan 5 prinsip. Dan ianya adalah untuk mengisi cita-cita negara. Dan ia diwujudkan selepas berlakunya Mei 13. Perselisihan kaum yang berlaku 51 tahun yang lalu memberikan gambaran betapa rapuhnya perpaduan ketika itu. Darurat diisytiharkan, kehidupan menjadi sukar, kehilangan ahli keluarga dan kemusnahan harta benda menjadi trauma sepanjang hayat. Peristiwa itu juga telah menunjukkan kepada kita bahawa kita memerlukan satu falsafah negara atau ideologi negara yang boleh memungkinkan kita melalui hari-hari kemerdekaan itu dengan kemakmuran ekonomi dan seterusnya mencapai perpaduan yang erat dalam keadaan masyarakat yang saksama dan liberal atau boleh menerima tradisi dan budaya yang berbagai itu. Profesor Ulung Datuk Dr. Samsul Amri Baharudin adalah saksi rapat pembentukan rukun negara oleh Majlis Gerakan Negara atau Mageran. Beliau terlibat menghiburkan ketua-ketua kaum dalam majlis makan durian untuk meredakan ketegangan ketika itu. Tahun ini adalah tahun ke-50 kajian beliau terhadap perkembangan rukun negara dari detik ia dilancarkan. ...63 tahun telah berlalu. Kepelbagaian latar belakang etnik membuatkan perpaduan sesuatu yang sukar dicapai. Perlembagaan Malaysia dijadikan sebagai tapak integrasi untuk penyatu paduan kaum. Keistimewaan Malaysia ini ialah perlembagaan itu merupakan satu not negotiated document, iaitu dokumen yang dirundingkan. Bukannya satu dokumen yang diturunkan oleh raja, tidak. Dia satu dokumen yang dirundingkan, yang diterima. Dan dalam itu diproklamasi raja sebagai constitutional monarchy. Ianya dicipta mengikut acuan kita, keperluan kita, keinginan kita dan juga menerima perbezaan kita.
Dengan terbentuknya rukun negara pada tahun 1970, perpaduan segera dipupuk di peringkat sekolah dan komuniti. Ini hitam, 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 hitam. Perasaan curiga antara satu dengan yang lain tidak berlarutan. Majlis muhibah dan jamuan durian dilaksanakan. Jabatan Perpaduan Negara juga ditubuhkan dan kemudiannya diganti oleh Kementerian Perpaduan Negara sehingga tahun 1974. Kehangatan semangat perpaduan dapat dirasai bermula tahun 1970-an sehingga tahun 1980-an. Perpaduan dan rasa cintakan negara telah menyebabkan Parti Komunis Malaya hilang sokongan dan terus berkubur. Kekuatan kepada negara ini, aset kepada negara ini adalah kepada kemajmukan, kerencaman masyarakat yang berbilang bangsa. Kestabilan dan juga keadaan yang lebih menentu dapat dilahirkan jika sekiranya kerajaan mampu untuk menanggani isu yang menimbulkan keresahan, kebimbangan dan juga masalah dalam kalangan kaum ketika itu. Berdasarkan pemerhatian Profesor Ulung Datuk Dr. Samsul Amri, proses penerapan nilai-nilai rukun negara terus berlaku pada era 80-an sehingga tahun 2010 dalam bentuk yang berbeza. Proses urbanisasi, pembangunan kawasan perumahan dan peluang pekerjaan dalam semua sektor membuka ruang yang lebih luas kepada integrasi antar kaum. Etnik-etnik di Sabah dan Sarawak sering dianggap mempunyai persepsi yang berbeza terhadap rukun negara dan perpaduan. Perjalanan sejarah yang mereka rintis untuk mencapai kemerdekaan berbeza dari semenanjung Malaysia. Di sinilah letaknya titik perbezaan mereka. Walaupun agak lewat menyertai Malaysia, realitinya mereka senada dan bersatu dalam jiwa Malaysia. Etnik-etnik Sabah dan Sarawak sangat istimewa kerana mereka mempunyai penerimaan yang sangat baik terhadap perbezaan agama. Mereka mampu hidup harmoni dalam satu keluarga yang mempunyai pelbagai agama dan tidak menjadikan perbezaan kepercayaan sebagai sempadan yang memisahkan. Malaysia sudah pun wujud apabila 13 Mei berlaku. Malah pilihan raya yang patutnya habis tak sempat nak dihabiskan di Sarawak. Tertangguh pilihan raya di Sarawak oleh kerana emergency pada tahun 1999. Kedudukan Sabah dan Sarawak itu diletakkan dalam satu alignment yang jelas. Bahawa kita sama-sama dalam hal ini, walaupun berlaku pergaduhan di Kuala Lumpur, tetapi kita sama-sama membina. Kekecewaan yang telah kita alami itu kita harus bina kembali. Di sinilah Sarawak dan Sabah memainkan peranan penting dalam memberi sokongan. Kemajuan yang kita capai adalah terhasil dari perpaduan dan sifat kepunyaan rakyat Malaysia. Namun begitu, perlu ada keseimbangan dalam mengekalkan jati diri sebagai bangsa Malaysia yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip rukun negara. Tidak dinafikan, perubahan taraf hidup yang jauh semakin baik menyebabkan penyusutan nilai keharmonian, permuafakatan dan hubungan di antara satu dengan yang lain. Fenomena ini bersifat global, berlaku di seluruh dunia. Perubahan inilah yang akan menentukan keutuhan pegangan kita terhadap prinsip-prinsip rukun negara yang telah disemai sekian lama. Kita perlu sokong-menyokong antara satu sama lain. Walaupun kita dilihat sebagai tidak ada konflik terbuka antara kaum ini, tetapi kita sebenarnya kurang ataupun tidak sokong-menyokong antara satu sama lain.
Dan harapan saya kita perlu sokong-menyokong antara satu sama lain untuk membina kerukunan yang sangat-sangat perlu dalam sebuah negara majmuk. Perkembangan teknologi komunikasi dan media sosial bermula pada tahun 2010 menjadi cabaran baharu terhadap penerapan nilai-nilai rukun negara. Maklumat diterima dengan pantas tanpa terbukti kesahihannya. Sedikit sebanyak ia memberikan tafsiran yang negatif dan boleh menggugat kerukunan kehidupan masyarakat majmuk di Malaysia. Profesor Ulung Datuk Dr. Samsul Amri terlibat secara langsung dalam kajian yang dilaksanakan oleh Majlis Konsultatif Perpaduan Negara pada tahun 2013. Berdasarkan Indeks Perpaduan Nasional yang lahir daripada blueprint tersebut, terdapat 10 perkara yang masih menjadi pertikaian rakyat Malaysia. Sungguh pun begitu, rakyat Malaysia mempamerkan kematangan yang luar biasa berhadapan dengan peristiwa-peristiwa besar yang merubah secara drastik lanskap pentadbiran negara. Rasa cinta kepada negara mengatasi segala-galanya. Saya sangat bangga apabila melihat keputusan pilihan raya 2018. Walaupun kerajaan yang memerintah kalah, tapi orang ramai tetap aman dan menerima perubahan ini. Dan transisi itu tidak pun ada satu kejadian yang mengundang keganasan. Ini luar biasa. Kerana ada 10 ke 15 lagi pilihan raya di seluruh dunia, sama ada di Venezuela ke di Maldives ke di Pulau Mauritius. Di Malaysia lah yang tidak ada keganasan. 10 perkara yang masih mengundang rasa tidak puas hati berkait rapat dengan isu etnisiti, agama, kelas sosial, pendidikan, bahasa, jurang generasi, gender, politik federalisme, ruang, bandar, desa dan media. Sekiranya dia dapat dikesan, of course lah kita akan tangkap lah. Perkara-perkara ini yang juga dirujuk sebagai defisit sosial boleh diselesaikan oleh tapak integrasi, iaitu perlembagaan negara menerusi 3 kaedah, iaitu tawar-menawar, perundingan dan mediasi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih. Bila kita tidak puas hati dengan seorang ahli politik yang juga merupakan menteri atau Perdana Menteri, kita anggap bahawa kita juga sekarang mendapat lesen untuk menghina negara kita, membakar bendera, menukar rupa jata negara dan juga menghina Yang di-Pertuan Agong. Saya rasa itu dah tidak betul. Sebab kita sebagai rakyat, walaupun kita mempunyai hak kebebasan untuk bersuara dan kebebasan untuk bercakap, hak itu sebenarnya tidak mutlak. Itu bukan hak mutlak. Hak itu adalah terhad. Rukun negara bersifat spiritual. Ianya terpendam kemas dalam diri setiap warga Malaysia. Namun begitu, peredaran masa dan dunia tanpa sempadan mampu mengubahnya. Menyedari hakikat itu, Profesor Ulung Datuk Samsul Amri berkongsi kepakaran bersama Kementerian Perpaduan Negara merangka strategi memantapkan lagi penerapan nilai-nilai rukun negara di semua peringkat umur dan organisasi. Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2021-2025 akan dilancarkan pada bulan November 2020. Ianya pasti akan menyemarakkan kembali falsafah keramat ini. Intipati perpaduan mengikut acuan rukun negara bersifat merentas zaman. Ianya bukan sesuatu yang statik.
Jika dahulu, bentuk perpaduan yang dizahirkan oleh nilai rukun negara ini adalah bertemu secara fizikal, beramah mesra, kini ia lebih kepada persefahaman, toleransi dan menerima perbezaan dengan hati yang terbuka. Pertikaian mengenai defisit sosial tidak akan berakhir. Kefahaman yang mendalam dan mengamalkan nilai-nilai rukun negara dalam kehidupan seharian membolehkan kita memahami perbezaan yang ada pada bangsa Malaysia. Akibat daripada perubahan fizikal yang ada dalam negara ini, dari segi ekonominya, dari segi infrastruktur, dari segi pendidikan, yang memberikan tafsiran baru atau pendefinisian semula pengertian rukun negara itu. Generasi sebelum kita berjuang mengangkat senjata. Perjuangan generasi baru mengibarkan jalur gemilang ke serata dunia. Rakyat Malaysia yang berbilang bangsa seharusnya menerima perbezaan sebagai satu kekuatan. Generasi hari ini perlu bersedia menggarap nilai-nilai di sebalik rukun negara. Bukan sekadar memberikan tafsiran berbeza, tetapi diterjemahkan dalam setiap tindakan kita. Rukun negara merupakan dokumen keramat yang diisytiharkan bertujuan untuk memastikan bahawa masyarakat mana-mana latar belakang, kaum, etnik, agama, kepercayaan, ritual, gender, fahaman politik sekalipun mampu untuk bersama mempunyai nilai kepunyaan, mempunyai nilai rasa kasih sayang, kasih cinta kepada negara, agar apa saja yang telah kita bina selama ini tidak akan roboh ataupun diruntuhkan sekelip mata. Profesor Ulung Datuk Dr. Samsul Amri mengabdikan sebahagian besar hayatnya menganalisis transisi rukun negara yang bergerak seiring dengan perubahan dalam negara. Jiwa rukun negara adalah peradaban majmuk bangsa Malaysia. Tiada negara lain di dunia sehebat Malaysia. Kita mencapai kemerdekaan bukan dengan pertumpahan darah, sebaliknya di meja rundingan. Kita juga memilih pendirian untuk bersatu dalam perbezaan, merungkai semua kekusutan dengan jiwa yang besar, penuh toleransi. Dalam diam, sanggup berkorban nyawa mempertahankan kedaulatan negara. Perpaduan itulah yang sangat dirindui, diinginkan, diidamkan. Tapi tak tercapai semuanya. Kerana ada ketikanya kita bersepadu, moments of unity, ada ketikanya kita berbeza, moments of difference. Jadi bila kita dengar orang tu marah, kita kata dah tak berpadu. Tidak. Ada ketikanya dia berpadu. Ada ketikanya tidak. Kita tak pernah jelmakan dan suarakan bahawa perpaduan di Malaysia itu bersifat demikian. Dunia masih tertanya-tanya bagaimana kita mampu mengekang penularan virus COVID-19. Di mata mereka, situasi politik dan hubungan antara etnik masih belum stabil. Di situlah uniknya Malaysia. Taat dan bersatu merempuh cabaran. Ketika petugas barisan hadapan amat memerlukan sud perlindungan, rakyat Malaysia secara sukarela segera memberikan bantuan. Mereka menggunakan kemahiran dan kreativiti menghasilkan sud perlindungan siang dan malam untuk kegunaan petugas barisan hadapan. Petugas barisan hadapan memberikan sepenuh dedikasi mereka menghentikan penularan virus ini. Ketaatan rakyat Malaysia mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan oleh kerajaan menghairankan dunia. Bukan hanya kerana takutkan virus, tetapi tidak keterlaluan sekiranya dikatakan
Itulah nilai perpaduan mengikut acuan rukun negara. 2057 nanti kita akan mencapai 100 tahun merdeka, dan harapan saya sudah pasti untuk memastikan bahawa Malaysia akan kekal mempunyai identiti warisan berlandaskan kepada rukun-rukun negara atau prinsip-prinsip negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Sudah pasti saya mahukan negara saya mempunyai identiti yang jelas begitu dan diterima dan diperakui serta dimakmurkan dan dijamin oleh warga negara kita, terutamanya para pemimpin masa depan. Rakyat Malaysia lebih bersedia berhadapan cabaran kerana mereka berbeza. Faktor inilah juga yang membuatkan Profesor Ulung Datuk Samsul Amri terus setia memerhati perubahan fizikal rukun negara sehingga sekarang. Beliau yakin dan percaya rukun negara akan terus mendasari perpaduan masyarakat majmuk di Malaysia, bukan hanya untuk separuh abad yang lalu, tetapi untuk 5 dekad yang akan datang.